Baik beli susu Prosure ke, Ensure ke, Nutri Optimum ke. Yang itu memang dah dibuat kajian klinikal. Memang dah ada diuji pada pesakit-pesakit yang menggunakan dia. Boleh? Assalamualaikum, Puan Waalaikumsalam. Sherry. Ya. Zita. Ya. Puan Sherry, I nak tanya, tadi Puan Sherry ada cakap punya ranking-ranking makanan proses kan. Hmm. So Maggi tu is the last one lah. So Maggi tu kategori dia is a mie dia ke atau dia punya perencah tu I tahulah. In total perencah dia memang tak boleh, tak digalakkan untuk ambil lah. So kalau macam dari segi mie, pasta semua, mie kuning apa semua, ada ke dia punya ranking-ranking which one is the good one, which one is the tu. Saya tak pernah anggap satu makanan tu bagus ataupun satu makanan tu tak bagus. Sebab dia macam ni konsep dia. Makanan ni macam saya cakap, dia wujud atas ada benefit tertentu yang dia boleh bagi pada pesakit. Okay. Maybe untuk certain keadaan, makanan tu tak bagus untuk dia. Tapi untuk certain keadaan, makanan tu bagus pada dia. Contoh mesti korang selalu dengar, antara makanan yang selalu disebut boleh sebabkan kanser, apa ni, jangan makan untuk elakkan kanser adalah donat. Betul? Okay. So donat ni, donat ni dia jadi tak boleh sebab apa? Sebab gula dia tu. Orang kata kandungan gula dia lah. Maknanya tabur gula. Lepas tu macam donat yang kata Dunkin Donat atas tu siap krim lah apa. Semua benda yang bergula. Betul tak? Bila benda bergula, orang kata gula kan boleh sebabkan kanser. Betul? Apa ni, mempercepatkan kanser, sel kanser membiak kan? Sebenarnya benda tu dia, tak tepat. Actually, untuk certain keadaan, contoh, donat ni, kalau kata untuk pesakit kanser yang dia dah kurus tau. Kalau kata kita tengok pesakit tu dia dah macam tinggal tulang dengan kulit aja. Kadang-kadang kita bagi je makan donat tu. Sebab donat tu ada kalori tinggi, untuk orang kata dia makan sikit, dia kira kalori yang dia dapat tu banyak. Tapi maybe untuk pesakit kanser yang maybe ada berat badan berlebihan, kan kita tadi suruh jaga supaya satu tak turun banyak. Tapi kalau nak turun pun jangan terlalu mendadak sebab awal-awal tadi saya ada cerita berat badan berlebihan dia orang kata ada kaitan dengan risiko kena kanser, risiko untuk kena kanser kan. So kita kena pastikan berat badan kita tu sentiasa mesti capai pada berat badan yang normal, julat normal. Jadi kena turunkan. Bila turunkan dia tak boleh banyak. Jadi orang kata donat ni kita tak berapa galakkan ambil sebab kalori yang dibekalkan untuk satu ketul donat tu akan banyak berbanding dengan kata kita makan apa ni, nasi sesenduk ke. Maksud saya macam tu. Dalam kes yang macam spaghetti, pasta apa semua tu, apa yang saya nampak semua ni benda proses, benda yang terproses. Cuma bila yang kata untuk apa ni, macam Maggi ni, kita kena tengok nutrien dia tu tau. Makin banyak bahan pengawet yang digunakan, itu actually yang tak bagus. Sebenarnya tak sihat. Macam orang kata spaghetti, macam orang kata mie kuning pun, dia still ada guna bahan pengawet. Sebab bila dia nak jual kat pasaran, memang dia orang akan kena guna bahan-bahan pengawet ni. Sebab tu saya kata actually dia tak ada ranking. Sebab semua boleh beri kesan yang sama kalau you ambil dalam kuantiti yang banyak, satu, dan kerap. So kalau kata bila saya cakap konsep yang sihat tu, kan selalu kerajaan cerita kena kurangkan garam, kena kurangkan gula. Jadi bila kita beli makanan macam ni, cuba cari makanan tu yang kandungan gula dia rendah, kandungan garam dia rendah. Itu lebih baik. Jadi saya tak boleh nak kata, oh Maggi ni tak sihat, mi kuning, spaghetti ni sihat. Tak, kadang-kadang spaghetti tu banyak garam. So kita kena belajar cara baca baca bahan apa ni, ingredient tu. Dia actually sama je. Once kalau kata kita ambil tu dengan kerap, memang akan jadi tak sihat lah cara pemakanan kita tu. Sebab tu kalau boleh, varietykan. Bila varietykan, pilihan makanan kita bukan terhad kepada macam spaghetti, Maggi mee. Kita kena ambil nasi. Maybe kita boleh makan macam kentang ataupun kita boleh makan, kita gantikan dengan roti sebagai kita punya variety lah. Variasi. Sebab dia sebenarnya dalam kumpulan yang sama. Nak cakap tu even roti tu pun sebenarnya makanan terproses. Nak kata roti tu bagus, semua roti bagus sebenarnya. Cuma bila cara kita ambil tu, dia ada roti yang bagus, ranking macam roti,
Dia ada roti biasa putih, roti high fiber, roti kurang dia, bila ada tambahan enrich tu itu lebih baik lah maknanya. Tapi dalam kes Maggi mee, spaghetti, kena tengok kandungan. Sebenarnya dalam yang itu Maggi mee tu tak berapa bagus lah sebab dia memang processed food yang mi dia tu dikeraskan kan. Nak mengeraskan mi tu banyak garam. So bila banyak garam, awet, dia tak berapa bagus untuk kesihatan lah. Terima kasih. Puan Ah, Sherry, lagi satu, ah, proses food ni kan kebanyakan kita masuk dalam macam contoh mi goreng ke, kita masuk dalam spaghetti, contohnya feetball, meatball, whatever, fish cake semua tu kan. ah. Contohnya, dia masuk dalam makanan, tapi saya tak makan bahan-bahan tu. Is it dia punya apa nak cakap, dia punya samping-sampingan tu ada ke termasuk, macam saya ambil yang makan mi je tapi saya tak ambil dia punya meatball. Maknanya awak, Puan Zita makan tak seimbang. Tak, maksudnya kalau meatball tu masih takut nak ambil because kononnya it's a processed food. So I try to avoid lah kononnya. Ah, So I masuk semua tu tapi I sendiri tak makan benda-benda meatball, apa fish cake, fish bone ni semua. Kononnya nak elakkan lah. So I makan dia punya meat and sayur tu je lah. So ah. is it dia punya, because I tahu fish ball, meatball semua ni dia punya proses tu memang saya tengok memang very ni sikit lah dia punya bahan-bahan dalam tu kan. So Hmm. adakah dia punya impact tu macam ada masuk dalam makanan-makanan tu juga? Nak kata secara detail macam tu, maybe ada a little bit. Tapi Ah. sebab biasanya bila kita masak sup, macam fishball, katalah kita buat sup. You akan, kalau kata kita tak letak minyak, lepas tu bila kita masak fishball tu semua akan macam ada keluar minyak semua kan. So, benda tu dia macam ada nutrien dia yang akan keluar hasil daripada proses masakan tu. Oh. Tapi bila Puan Zita makan mi saja, tak ambil Hmm. fishball, apa Hmm. yang Puan makan tu dia jadi tak seimbang. Hmm. Bila tak seimbang, walaupun puan takut nak makan fishball tu sebab kononnya dia Yes, terproses, betul. tapi apa yang puan makan tu sekarang tak seimbang. Sebab Oh. apa yang saya cakap, kan kena seimbang tu maksudnya mesti ada sumber karbo, mesti ada sumber sayuran, buah-buahan, protein dan susu. Betul tak? Untuk kata Hmm. seimbang. Okay? So, Hmm. katalah susu dah ambil pagi. You makan mi tu maybe waktu sebagai macam makan tengah hari contohnya kan. You makan mi Hmm. saja. You tak makan. Jadi protein source dia mana? So Hmm. daripada menggunakan fishball, kalau puan takut, better puan pecahkan telur, Hmm. better puan letak ayam cincang. Yes, itu yang saya amalkan sekarang because Ah, saya macam masih lagi tak terima hakikat macam masa asalnya ada kot dia punya CP-CP tu masuk dalam, so memang saya avoid lah tu. Betul, saya avoid. tak apa. Kalau pun boleh still avoid, tak ada masalah. Sebenarnya kita nak makan fishball, the best, macam saya cakap tadi lah, konsep sehat ni, contoh fishball. Apa lagi, meatball. Sebenarnya meatball ni kita boleh buat sendiri, betul tak? Ya. Fishball pun sebenarnya kita boleh buat sendiri. Kita boleh buat Hmm. homemade punya tau. Cuma bila macam contohlah macam saya bekerja, memang tak ada masa lah nak buat sebab kita bekerja kan. Hmm. Memang paling mudah frankly speaking saya ambil benda yang dah siap, dah proses macam tu. Cuma Hmm. bila kita ambil jangan kerap lah satu. Yang kedua, kalau kita boleh buat secara natural, maknanya secara homemade is better sebab yang proses ni sebenarnya yang menjadikan dia jadi tak sihat tu sebab kandungan lemak dia. Bila dia guna buat nugget, bila dia guna buat meatball tu, dia lebih banyak ambil benda yang berlemak. Bahagian berlemak tu untuk digunakan jadikan meatball. Itu sebab meatball yang dijual proses tu sedap. Kalau homemade Hmm. punya, kita biasa akan lebih ambil benda yang daging semua tu. Dia memang akan kurang kurang sedap sikit lah berbanding dengan yang luar. Sebab Hmm. untuk pengetahuan semua ya, lemak ni sebenarnya adalah penyedap makanan. Itu sebab orang Malaysia ni dia suka makan benda yang bergoreng apa semua sebab kan benda tu sedap. Ikan goreng pun cukup lah. Sebab rasanya ikan goreng tu lebih sedap lagi kalau daripada kita masak ikan kari ke apa ke, betul tak? Sebab kandungan minyak tu menyebabkan itu adalah penyedap makanan. Sebab tu saya kata kalau nak, tak ada salah nak makan ikan goreng. Cuma janganlah makan hari-hari. Varietikan. Sebab nanti ikan goreng, nanti pasti tak lama lepas tu ayam goreng lagi. Betul tak? Sayur belum, sayur goreng lagi. Itu maksudnya bila kita kata sehat tu, pemilihan makanan kita tu, apa yang kita boleh ambil tu, mana yang lebih sihat tu kita kena fikir. Tapi kalau dalam keadaan macam, sekali lagi saya nak tegaskan, bila keadaan anda
ada impact. Maksudnya memang pengambilan makan terjejas teruk. Jangan border dulu bab yang tu. Yang penting makan yang mana you boleh makan as long as badan boleh apa kita panggil boleh dapat tenaga yang cukup. Puan Zita, saya menjawab ke soalan puan? Ya, ya. Terima kasih banyak ya, Puan Ah, Sherry. Mm-mm. Jangan takut nak makan, cuma variety kan tu. Kalau Ya, kata memang dah amalkan yang sihat, buat macam saya cakap lah, apa ni, pakai chicken cube ke, bukan chicken cube, maksud saya apa? Alah, hai, ayam cincang ke, daging mencincang. cincang ke, Ya. meatball tu kan. Puan Sherry, last question. Hmm. Kalau kekerapan tu boleh tak dikatakan 2-3 minggu sekali tu kerap ke tak kerap? Okey lah tu. Kekerapan. Okey lah tu. Okey. Okey. Jangan Okey. hari-hari. Jangan hari-hari. Okey, faham? Okey. Terima kasih.